Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama-sama saya Nizamiah Asikin Muhammad Zukni dalam Dunia 11 Pagi. Washington mahu mengelak perlumbaan senjata dengan Rusia dan China. Tindakan seperti itu memerlukan perbelanjaan tinggi. Demikian nyatakan Presiden Donald Trump kepada rakan sejawatannya Vladimir Putin. Menurut jurucakap White House, Trump tidak berminat menyaingi dua kuasa besar itu. Sebaliknya, Washington mahu lebih fokus dalam rundingan kawalan senjata di Vienna. Amerika dan Rusia bersedia untuk berunding berhubung perjanjian senjata nuklear. Setakat ini, China menolak untuk bersama-sama dalam rundingan tersebut. Dalam pada itu, Trump membatalkan konvensyen bagi menamakan calon Parti Republikan untuk pilihan raya presiden di Florida berikutan peningkatan kes COVID-19 di negara itu. Menurut Trump, beliau terpaksa membatalkan program yang akan diadakan bulan depan di Jacksonville kerana tidak sesuai untuk perhimpunan ramai. Beliau menyatakannya selepas beberapa jam Universiti Johns Hopkins melaporkan peningkatan kes COVID-19 di Amerika Syarikat melebihi 4 juta. Keseluruhannya, 4,28,741 kes pandemik itu dilaporkan di Amerika Syarikat dengan 144,000 kematian. Sebahagian besar kes adalah negeri selatan dan barat. Turki menafikan tuduhan Presiden Perancis Emmanuel Macron bahawa Ankara mencabuli kedaulatan negara Kesatuan Eropah di Timur Laut Mediterranean. Jurucakap Menteri Luar Turki Hami Aksoy berkata, kenyataan Macron itu tidak benar. Malah ancaman Perancis tidak akan memberi kesan kepada Turki. Menurut Aksoy, Turki sebaliknya bertindak mengikut undang-undang antarabangsa. Beliau mengulas gesah Macron agar Turki dikenakan sekatan kerana didakwa mengeksploitasi simpanan gas yang ditemukan berhampiran Greece dan Cyprus. Gabungan lebih 200 pertubuhan antarabangsa dari 35 negara menggesa syarikat gegasi pakaian menghentikan bekalan dari wilayah Xinjiang di China kerana terbabit dalam penggunaan buruh paksa di Uyghur. Kenyataan gabungan yang dikenali sebagai Declaration to End Forced Labour di wilayah Uyghur mendakwa 1/5 daripada produk yang berada di pasaran dihasilkan dengan menggunakan buruh paksa. China seringkali menerima tekanan antarabangsa kerana didakwa melanggar hak asasi manusia ke atas etnik Uyghur di barat Xinjiang. Bolivia menangguhkan pilihan raya umum negara itu untuk kali kedua susulan wabak COVID-19. Tarikh pilihan raya yang dijadual pada September ditunda ke 18 Oktober depan. Presiden Tribunal Pilihan Raya Salvador Romero berkata, keputusan itu dibuat setelah pakar perubatan memberi amaran bahawa jangkitan virus dijangka menular pada akhir bulan Ogos atau awal September. Bolivia catat lebih 64,000 kes COVID-19 dan lebih 2,300 kematian setakat ini. Afrika Selatan kini sedang menyiasat beberapa kes salah guna wang daripada dana COVID-19. Menurut Presiden Cyril Ramaphosa, satu pasukan khas ditubuhkan bagi menyiasat dakwaan rasuah dalam pengedaran bungkusan makanan, geran bantuan sosial, perolehan peralatan pelindungan diri dan bekalan perubatan. Sekurang-kurangnya 36 kes kini dalam siasatan. April lalu, Kerajaan Afrika Selatan memperuntuk $26.7 bilion bagi merangsang ekonomi dan pakej bantuan menangani pandemik tersebut. Mayat 28 pegawai tentera Sudan yang disyaki terlibat dalam rampasan kuasa ke atas bekas Presiden Omar al-Bashir pada tahun 1990 ditemukan di sebuah kubur besar. Menurut kenyataan pendakwa raya, Telgi Sihab, mayat berkenaan dijumpai di Omdurman, ibu kota Khartoum selepas 3 minggu usaha pencarian dilakukan. Bola sepak Serie A. Pendahulu Liga Juventus terlepas peluang untuk mengesahkan kejuaraan musim ini lebih awal apabila kalah mengejut 1-2 kepada Udinese. Juve dalam misi memburu kejuaraan buat kali ke-9 berturut-turut. Berikutan keputusan itu, Juve kekal di tangga teratas dengan 80 mata, 6 mata di hadapan pesaing terdekat Atlanta. Pasukan itu kini hanya memerlukan 3 mata untuk menjulang trofi Serie A musim ini. Sementara itu, Lazio mengalahkan Cagliari 2-1. Lazio kini di kedudukan keempat dengan 72 mata. Beralih ke tinju. Bekas juara heavyweight dunia Mike Tyson akan membuat kemunculan semula dalam pertarungan dengan Roy Jones Jr. pada 12 September di Los Angeles. Petinju legenda itu mengumumkan perkara tersebut di laman sesawa miliknya, Legends Only League. Tyson, 54 tahun, mengumumkan persaraan pada 2005. Sekian berita yang disunting oleh Siti Aisyah Melissa Yohanis dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.